Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Persembahan Muzik yang Istimewa. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Persembahan Muzik yang Istimewa ini terdapat pada muka surat 111 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 2.4.3 membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat keputusan dengan memberikan alasan. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu, pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat membaca dan menjelaskan 3 maklumat yang tersurat dan tersirat mengenai persembahan muzik yang istimewa untuk membuat keputusan dengan memberikan alasan. Kedua, mencatat 3 maklumat tersurat dan tersirat mengenai persembahan muzik yang istimewa daripada pelbagai sumber dalam bentuk grafik. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya membaca dan menjelaskan 3 maklumat yang tersurat dan tersirat mengenai persembahan muzik yang istimewa untuk membuat keputusan dengan memberikan alasan. Kedua, murid berjaya mencatat 3 maklumat tersurat dan tersirat mengenai persembahan muzik yang istimewa daripada pelbagai sumber dalam bentuk jadual. Murid-murid, tahukah kalian mengenai alat muzik tradisional bagi masyarakat di negara Malaysia? Bagus, tentunya ada murid-murid yang pernah mengetahui dan mengenali jenis-jenis alat muzik tradisional bagi rakyat Malaysia. Di sini Cikgu Afan sudah menyatakan ataupun menunjukkan beberapa alat muzik tradisional. Sebenarnya banyak lagi alat muzik tradisional bagi rakyat Malaysia. Kita lihat yang pertama di situ iaitu kompang. Kompang ini dikenali oleh masyarakat Melayu. Seterusnya, alat muzik erhu, iaitu alat muzik ini merupakan alat muzik yang dikenali oleh masyarakat Cina. Seterusnya, nadas waram. Nadas waram ini merupakan alat muzik tradisional bagi masyarakat India. Seterusnya, sape. Sape ini dimainkan oleh masyarakat Iban dan Sompoton, iaitu alat muzik yang dimainkan oleh masyarakat Kadazan Dusun. Oleh itu, murid-murid perlulah mengetahui dan mengenali serta murid-murid perlu mempelajari cara memainkan ataupun membunyikan alatan ini supaya alatan muzik ini tidak akan hilang dan terus subur diwarisi oleh generasi muda pada masa akan datang. Seterusnya, mari kita membaca dan menjelaskan maklumat tersurat dan tersirat daripada teks petikan persembahan muzik yang istimewa di sebelah ini. Baiklah murid-murid, sekarang mari ikut cikgu untuk membaca teks petikan ini, iaitu mengenai persembahan muzik yang istimewa dengan sebutan dan intonasi yang betul. Oleh itu, murid-murid juga perlu mengecam ataupun mengenal pasti maklumat tersurat dan tersurat yang terdapat daripada teks petikan ini. Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Kupang akan menganjurkan pertandingan muzik tradisional di sekolah. Atoy dan rakan-rakannya mahu menyertai pertandingan tersebut.
Mereka bercadang untuk mengadakan persembahan muzik yang istimewa. Persembahan tersebut mestilah menghiburkan dan tidak sukar untuk dilakukan. Sebelum membuat keputusan untuk memilih jenis persembahan, mereka mencari maklumat daripada pelbagai sumber. Baiklah murid-murid, sekarang kita baca persembahan yang pertama, iaitu menggunakan seruling hidung. Alat muzik ini dimainkan oleh masyarakat orang asli di negara kita. Alunan bunyi yang dihasilkan unik sekali. Pemain seruling perlu menyumbatkan sebelah hidungnya dengan daun atau secebis kain, manakala sebelah lagi digunakan untuk meniup seruling. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita meneliti ataupun mengecam maklumat tersurat yang terdapat dalam persembahan seruling hidung. Cikgu Afan sudah pun membantu murid-murid untuk menjelaskan maklumat tersurat itu. Jadi di situ kita lihat yang pertama, dalam persembahan seruling hidung ini, ia melibatkan pemainnya iaitu orang asli negara Malaysia, iaitu negara kita lah. Kerana apa? Mesti ada penjelasan. Kerana orang asli ini merupakan etnik yang sangat unik. Seterusnya, maklumat tersurat iaitu bunyinya. Bunyinya sangat apa? Unik. Kerana apa? Jadi di sini Cikgu Afan sudah membantu murid-murid berbeza bunyiannya daripada alatan muzik yang lain. Maksudnya berbezalah kan? Takkanlah sama dengan alat muzik yang lain. Dan kita lihat maklumat yang ketiga iaitu cara meniup. Caranya bagaimana? Okey, yang pertama di situ Cikgu Afan sudah nyatakan pemain menyumbat sebelah hidungnya dengan daun ataupun secebis kain. Itu yang pertama lah kan, sumbat dulu. Yang kedua, sebelah lagi digunakan untuk meniup seruling. Jadi di sini Cikgu Afan sudah pun membantu murid-murid dengan menyatakan maklumat tersurat. Oleh itu, maklumat tersiratnya apa? Jadi di sini memerlukan kemahiran yang tinggi. Bukan semua orang boleh melakukan ataupun membuat persembahan seruling hidung ini kerana memerlukan kemahiran yang tinggi. Silap hari bulan, fahamlah apabila seseorang itu menghembuskan udara melalui hidung, maka kemungkinan boleh mengeluarkan hingus. Kan? Jadi memerlukan kemahiran yang tinggi supaya orang ramai yang menontonnya nanti tidak akan ketawa terhadap pemain muzik tersebut. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita teruskan dengan persembahan serunai batang padi dan juga serunai daun kelapa. Oleh itu, mari ikut cikgu untuk membacanya. Alat muzik ini lazimnya dimainkan oleh kanak-kanak yang tinggal di kawasan penanaman padi. Bunyinya nyaring. Alat muzik ini diperbuat daripada seruas batang padi, sehelai daun rumbia atau daun ibus muda dililitkan pada bahagian hujung batang padi itu untuk membentuk serombong. Pemain perlu meniup serunai ini secara menegak pada bahagian hujungnya yang lebih kecil. Seterusnya, kita membaca maklumat yang kedua iaitu persembahan serunai daun kelapa. Alat muzik ini sering dimainkan oleh kanak-kanak di kampung. Bunyinya agak unik. Alat muzik ini diperbuat daripada daun kelapa muda. Biasanya, alat muzik ini dibentuk seperti tanduk, iaitu mirip tanduk kerbau.
Baiklah murid-murid, sekarang kita sama-sama untuk mengecam ataupun mengenal pasti maklumat tersurat yang terkandung dalam maklumat persembahan Surnai Batang Padi. Cikgu Afan sudah pun membantu murid-murid di situlah dalam kotak yang berwarna hijau. Oleh itu kita lihat pemain bagi Surnai Batang Padi ini ialah kanak-kanak, bukannya orang dewasa. Dan di sini Cikgu Afan sudah menyediakan penjelasan ataupun maklumat tersiratnya, iaitu selamat digunakan. Maksudnya tidak membahayakan. Seterusnya, bunyi yang dihasilkan iaitu nyaring. Maklumat tersiratnya, penonton dapat mendengarinya. Dan maklumat yang ketiga, buatan. Buatannya di situ daripada seruas batang padi. Kerana menggunakan batang padi, takkanlah menggunakan buluh. Dan di sini Cikgu Afan sudah memberikan penjelasan ataupun maklumat tersirat, iaitu mudah didapati di sawah padi. Seterusnya, maklumat yang keempat, maklumat tersurat, cara membuatnya iaitu sehelai daun rumbia atau daun ibus muda dililitkan pada hujung batang padi untuk membentuk serombong. Jadi di sini ada penjelasan, iaitu maklumat tersiratnya, iaitu amat mudah dibuat ataupun dihasilkanlah, kan? Tidaklah sukar. Dan yang terakhir, cara meniupnya iaitu ditiup menegak pada hujungnya yang kecil. Dan di sini Cikgu Afan sudah pun memberikan penjelasan ataupun maklumat tersirat, iaitu mudah digunakan. Seterusnya, kita lihat maklumat tersurat dan tersirat bagi persembahan serunai daun kelapa. Serunai daun kelapa ini dimainkan, iaitu pemainnya kanak-kanak. Dan penjelasannya di sini iaitu selamat digunakan. Pastinya selamat digunakan, iaitu tidak membahayakan kanak-kanak. Dan maklumat yang kedua iaitu bunyi yang dihasilkan oleh serunai daun kelapa ini sangatlah unik, iaitu berbeza bunyian daripada alatan muzik yang lain. Seterusnya, maklumat tersurat iaitu buatannya daripada apa? Daripada daun kelapa muda. Penjelasannya ataupun maklumat tersiratnya iaitu mudah didapati di pohon ataupun di kawasan kampung. Seterusnya, maklumat yang terakhir iaitu bentuk. Bentuk serunai daun kelapa ini seperti tanduk kerbau. Dan penjelasannya di sini iaitu bentuknya sangat istimewa. Bentuknya sangat istimewa ini merupakan maklumat tersirat. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat tersurat dan tersirat bagi persembahan serunai batang padi dan juga serunai daun kelapa ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita mencatat maklumat tersurat dan tersirat berdasarkan jenis-jenis persembahan tadi dalam bentuk jadual. Baiklah murid-murid, sebentar tadi kita sudah pun membincangkan maklumat tersurat dan tersirat berdasarkan persembahan alatan muzik tadilah. Oleh itu, sekarang murid-murid perlu mencatat maklumat tersebut dalam bentuk jadual. Jangan risau, Cikgu Afan sudah pun membantu murid-murid untuk mencatat maklumat tersurat dan tersirat seperti yang murid-murid dapat lihat di sinilah, iaitu dalam bentuk jadual. Oleh itu, Cikgu Afan sudah pun mengasingkan ataupun mengkelaskan maklumat ini mengikut jenis persembahannya. Dan di sini kita lihat dalam kotak ataupun jadual yang Cikgu warnakan yang berwarna kelabu itu merujuk pada maklumat seruling hidung. Yang hijau itu menunjukkan maklumat serunai batang padi dan yang jadual berwarna oranye itu
merujuk kepada serunai daun kelapa. Oleh itu, mari kita lihat maklumat yang pertama, iaitu seruling hidung. Pemainnya, seperti yang cikgu jelaskan tadi, orang asli negara Malaysia kerana etnik yang sangat unik. Seterusnya, bunyinya sangat unik kerana berbeza bunyiannya daripada alatan muzik yang lain. Dan cara meniupnya iaitu pemain menyumbat sebelah hidungnya dengan daun atau secebis kain, manakala sebelah lagi digunakan meniup seruling kerana memerlukan kemahiran yang tinggi. Jadi di sini dalam maklumat tersebut adanya maklumat tersurat yang berwarna merah itu dan juga maklumat tersirat yang cikgu warnakan dengan warna biru. Mesti ada penjelasan iaitu menggunakan kata hubung, keterangan iaitu kerana. Tadi kan? Seterusnya kita lihat maklumat yang kedua yang cikgu warnakan jadual itu dengan warna hijau iaitu serunai batang padi. Pemainnya iaitu kanak-kanak kerana selamat digunakan. Selain itu, bunyi yang dihasilkannya sangat nyaring kerana penonton dapat mendengarinya. Seterusnya, yang ketiga, buatan serunai batang padi ini daripada seruas batang padi kerana mudah didapati di sawah padi. Maklumat yang keempat iaitu cara membuatnya dengan menggunakan sehelai daun rumbia atau daun ibus muda dililitkan pada hujung batang padi untuk membentuk serumbung kerana ia amat mudah dibuat ataupun dihasilkanlah. Dan maklumat yang terakhir iaitu cara meniupnya ditiup menegak pada hujungnya yang kecil kerana mudah digunakan. Dan maklumat yang terakhir di situ menunjukkan serunai daun kelapa. Oleh itu pemainnya melibatkan kanak-kanak kerana selamat digunakan. Seterusnya bunyi yang dihasilkan bagi serunai daun kelapa ini sangatlah unik kerana mesti ada penggunaan kerana kan? Untuk menjelaskan iaitu kerana berbeza bunyiannya daripada alatan muzik yang lain. Seterusnya, buatan bagi membuat serunai daun kelapa ini menggunakan daun kelapa muda kerana mudah didapati di pohon ataupun di kawasan kampung dan bentuknya seperti tanduk kerbau kerana bentuknya sangat istimewa. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat tersurat dan tersirat berdasarkan ketiga-tiga jenis persembahan ini. Kini tiba masanya, mari kita memilih satu sahaja jenis persembahan berserta alasannya. Sila rujuk slide aktiviti 2 untuk mendapatkan maklumatnya. Tuliskannya dalam buku pemahaman. Baiklah murid-murid, dalam tugasan aktiviti ketiga ini, murid perlu siapkan, iaitu murid perlu memilih satu sahaja daripada 3 jenis persembahan. Dan murid-murid bolehlah memilih sama ada mahu milih seruling hidung, ataupun serunai batang padi maupun serunai daun kelapa. Dan murid-murid perlulah memberikan alasannya. Kan? Mestilah ada sebab-sebab tertentu berdasarkan pilihan persembahan tersebut. Ya, oleh itu Cikgu Afan sudah pun membantu murid-murid menyediakan satu format khaslah. Sebenarnya bebas, murid-murid boleh menggunakan idea sendiri, tetapi Cikgu Afan nak memudahkan murid-murid untuk menulis sesuatu penyataan berserta alasannya dalam bentuk beginilah, kan? Oleh itu, mari kita lihat yang pertama di situ Cikgu Afan sudah sediakan. Saya akan memilih jenis persembahan. Kalau Cikgu Afan,
Cikgu Afan akan memilih serunai batang padi. Mesti ada sebabnya kan? Hal ini kerana alat muzik ini dimainkan oleh siapa? Rujuklah selai aktiviti 2 tadi. Dimainkan oleh orang asli ke? Kalau betul, tulis. Kalau kurang tepat, janganlah tulis. Ataupun alatan muzik ini dimainkan oleh kanak-kanak. Kalau betul, tulislah. Kalau tidak betul, jangan tulis. Apapun, murid perlulah merujuk semula dalam slide aktiviti kedua tadi dalam jadual tersebutlah kan. Kerana apa? Mesti ada penjelasannya di situ. Selain itu, ia dapat menghasilkan bunyi yang apa? Yang kuat, yang nyaring, yang unik. Jadi murid perlulah tuliskan di tempat kosong itu. Kerana apa? Mesti ada penjelasan. Dan murid teruskanlah sehinggalah yang terakhir di situ. Dan diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.